Kecurangan mental adalah sejenis penyakit yang tak kelihatan, berbeza dengan penyakit fizikal. Tetapi seperti penyakit fizikal, mereka juga memerlukan rawatan dan sokongan oleh orang sekeliling. Dalam psikosis ini akan memaparkan kisah-kisah perjuangan dalam senyap. Panik dibuatnya. Ini baru orang biasa. Kalau orang yang ada panic disorder macam mana? Lagi terkejut. Sesak nafas, sakit jantung, pedih dekat dada. Hari ini kita nak kupas lebih lanjut mengenai panic disorder. Bersama saya, hos anda, Aiman Amri dalam rancangan Psikosis. Semasa saya mengalami serangan panik, apa yang terlintas dalam fikiran saya adalah mati. Waktu tu saya rasa sesak nafas, saya rasa jantung saya laju, seluruh badan saya menggeletar, saya rasa kebas. Setiap deria ni seolah-olah terhenti. Saya tak rasa pun. Dan apa yang saya alami waktu tu membuatkan saya rasa hilang harapan. Dan semua yang berada di sekeliling saya semuanya seolah-olah melihat saya sebagai seorang manusia yang tak berguna. Saya tak dapat nak menjalankan tugas-tugas saya sebagai seorang ibu. Saya tak dapat nak basuh pinggan sekalipun. Saya rasa tak ada orang pun yang sanggup untuk nak berhadapan atau mengalami apa itu panic disorder. Yang paling menakutkan apabila saya tak boleh nak bernafas macam orang lain setiap masa 24 jam. Keadaan itu membuatkan saya rasa sangat tertekan. Saya rasa saya berada dalam dunia saya sendiri. Saya rasa gelap. Saya tak tahu macam mana saya nak keluar dari perkitaran itu. Saya rasa saya sangat-sangat lemas dan terperangkap dalam dunia yang saya tak tahu datang dari mana. Nas bila mula dapat diagnosis kepada panic disorder? Tahun 2006. Masa tu saya zaman belajar kat universiti. Lepas tu masa tu saya tak tahu pun saya mengalami anxiety. Cuma bila saya selalu kerap dapatkan rawatan pemeriksaan fizikal sebab saya selalu mengalami gastrik yang teruk. Saya pergi dekat klinik dan doktor kata saya perlu dirujuk ke pakar psikiatris. Tapi saya tak nak dan saya rasa saya nak cuba buat rawatan alternatif. Alhamdulillah waktu tu memang saya pulih. 100% pulih, tak ada pun dia punya gejala lepas tu. Tapi dia relapse tahun 2013. Dan masa itulah saya rasa dia punya gejala simptom tu dia lebih hebat, lebih dahsyat. Memang terlampau memberi kesan. Sampaikan saya rasa masa tu saya perlu untuk jumpa doktor dan saya pergi dapatkan pandangan doktor. Doktor kata ini panic disorder. Bersama kita hari ini seorang pakar psikologis klinikal, Dr. Azlina Wati Nikmat. Doktor boleh terangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan panic disorder ni? Panic disorder ni dia sebenarnya salah satu daripada anxiety, ataupun masalah keresahan lah. So panic disorder ni dia sebenarnya merujuk kepada simptom yang pesakit experience bila dia kata dia punya jantung tu berdegup dengan sangat kencang disebabkan oleh intense simptom yang dia experience pada waktu tersebut. So selain daripada degupan jantung yang laju, kadang-kadang dia akan ada sweating, berpeluh. Lepas tu trembling, dia rasa menggigil, rasa macam nak jatuh. Walaupun tak ada apa-apa pun sebenarnya? Walaupun tak ada apa-apa. Oh. Itu symptoms yang dia experience lah. Maksudnya gejala-gejala yang dia rasa bila dia dalam keadaan panik. Setelah lama Nas dalam fasa penafian awal dulu kan, apa yang membuatkan Nas akhirnya pergi nak dapatkan diagnosis dan seterusnya rawatan?
Okey, sebab saya rasa waktu tu saya dah langsung tak dapat berperanan sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai pekerja. Saya tak dapat nak function masa tu. So waktu tu saya rasa lost sangat dan saya rasa simptom yang lebih ketara waktu tu adalah lebih kepada simptom fizikal. Dan sebab itulah saya rasa saya perlu untuk jumpa doktor dan nak tahu apa sebenarnya yang jadi kat diri saya waktu tu. Apa yang Nas buat lepas tu sebagai usaha untuk menyembuhkan diri? Okey. Waktu tu lepas saya rasa saya dah tak tahan sangat. Perasaan yang datang waktu tu adalah saya rasa tak ada orang pun boleh bantu saya. Doktor tak boleh, bahkan psikiatris tak boleh. Waktu tu keluarga pun jauh dan saya rasa ubat pun tak dapat membantu. Last saya bergantung pada Tuhan lah. Dan waktu itulah saya runtuhkan ego, saya mohon dekat Tuhan berikan saya petunjuk untuk jalan pemulihan yang sebenar untuk diri saya waktu tu. Waktu itulah saya rasa jiwa saya lapang dan saya pun tiba-tiba saya tergerak untuk nak type something anxiety disorder dekat website dan saya find out satu blog. Daripada situlah saya jumpa website ataupun e-book yang bantu saya. E-book tu memang sangat memberi inspirasi pada saya lah. So daripada kisah inspirasi hamba Allah tu membuatkan saya yakin, terpanggil dan saya rasa saya bersemangat untuk nak keluar dari perkitaran secepat mungkin dan saya sangat yakin inilah jalan untuk saya. Apa itu panic disorder? Setiap simptom yang saya alami waktu tu, saya rasa seolah-olah macam saya akan kena barah otak. Kalau saya sakit perut, saya rasa saya kena barah perut. Kalau saya rasa badan saya kebas, saya rasa saya mengalami stroke. Itulah antara benda-benda yang membuatkan saya rasa terganggu. Saya rasa sangat kecewa dengan keadaan sekeliling waktu tu. Saya kecewa dengan rakan-rakan sekeliling yang tak dapat memahami. Waktu itu saya pernah juga kecewa dengan keluarga dan seolah-olah memaksa saya untuk menjadi kuat. Sedangkan saya tak tahu apa yang sedang berlaku dalam diri saya waktu itu. Seolah-olah waktu itu saya rasa saya tak mampu lagi untuk sembuh. Saya takut dengan apa yang saya alami waktu itu. Nampak macam panic disorder ni dia bukan lagi tahap sekadar anxious ataupun gelisah yang biasa kan? Bukan. Keresahan ni dia normal. Setiap orang ada. Okay, macam contoh, kalau kita nak exam, kita akan rasa nervous. Kita akan rasa jantung kita berdebar, kita macam berpeluh-peluh. Okay, itu normal reaction. Tapi kalau orang yang ada anxiety, dia punya reaction tu associate dengan dia punya thinking. So, bila dia fikir negatif, jadi dia punya simptom tadi jadi makin teruk. Sebab anxiety ni, dia sebenarnya, dia punya simptom yang kita experience tu daripada sympathetic nervous system. Bila dia diaktifkan. Okay, so kita panggil fight or flight response. Bila ada satu ancaman, ada threat, so badan kita secara automatik akan bertindak macam tu. Betul. Okay, sebab yes, dia nak bagi kita energi untuk lari. Bila ada ancaman betul lah. After a while, parasympathetic pula yang akan activate. Yang itu kita panggil rest and relax. So yang itu memang normal people memang experience benda tu kalau kita ada threat yang betul. Tapi benda ni jadi anxiety disorder, jadi satu kecelaruan bila situasi tu jadi satu ancaman pada dia. Sebab dia dah perceive benda tu sebagai satu ancaman, automatik kita punya sympathetic nervous system activate. Sebenarnya kalau nak ikutkan perkataan anxiety tu ni saya tak berapa familiar lah. Jadi dia selalu telefon saya mengatakan dia selalu dalam keadaan susah hati, macam nak mati macam gitu kan. Jadi saya tak terdedah dengan penyakit ni. Jadi selalu saya beri dia satu sokongan kenapa, mencari sebab, cari jalan yang boleh mengembirakan dia supaya macam dia boleh kurangkan rasa kemurungan tu lah. Macam tu lah Waktu mu belum dapat tahu tu, Pakcik ada rasa tu macam sekadar perasaan dia juga atau memang beritahu dia sakit? Saya rasa macam perasaan. Saya rasa macam perasaan. So, kita sebagai orang Islam, agama, biasa kita akan nasihatkan tu agama kan. Tapi saya kata gitu je, cuba cari jalan. Kalau tak nak baca, just pasang CD, ayat-ayat suci untuk tenangkan hati kan. Sebagai penenang dia. Dia kebetulan dia satu asrama dengan kakak dia. So saya minta selalu kakak dia perhatikan dia lah. Apa-apa kan memang saya setiap
boleh katakan hari-hari akan call dia. Waktu zaman belajar dulu, apa yang nak buat sebagai usaha untuk bantu dia terus bertahan dengan dia punya anxiety disorder ni? Waktu tu saya sebagai kakak dia, waktu tu memang kalau dia kena serangan dia akan call saya lah. Tapi kalau saya berada dalam kelas ataupun saya ada study group, which is saya tak ada dalam bilik ketika dia kena serangan, dia call saya cakap, sini datang kat fakulti, kau duduk dengan aku. So daripada pagi sampai ke petang, dia akan duduk dengan saya lah. As long as saya ada. Maksudnya orang yang dia kenal, dia rapat, ada dekat sisi dia. Tapi dia buat kerja sendiri je? Dia buat kerja sendiri. Cuma ada bersama je? Dia ada duduk dengan saya. Sampai kawan-kawan saya dekat fakulti tu memang kenal. Memang kenal adik saya, adik Nat. Sebab dia memang selalu berada dengan saya. So itu yang saya mampu untuk bantu dia. Kebetulan Alhamdulillah saya dengan dia berada dalam satu universiti yang sama. Dan itu pun salah satu kelebihan lah. So mak ayah saya tak payah risau. Contohlah bila Nas balik kampung ke waktu cuti, apa yang pakcik pernah buat untuk macam sebagai usaha untuk membantu dia berjuang dengan? Selalunya saya bersama dengan dia. Tapi saya tak paksa dia untuk cerita apa yang dia alami. Bila dia bersedia untuk cerita, saya dengar. Tapi masa dia di asrama dulu, setiap minggu saya akan naik ke Kuala Lumpur bersama dengan dia dalam masa 2 hari saya bekerja. Lepas tu saya balik. Itu cara saya untuk memberi sokongan pada dia lah. Kiranya macam Nat ni menawarkan kehadiran bersama dengan dia. Sebab orang yang paling dia diperlukan adalah ahli keluarga dia. Dia tak akan expect kawan-kawan dia untuk faham dia siapa. So ahli keluarga yang lebih rapat dengan dia kan. Jadi arif. Saya akan bawa dia untuk alihkan attention dia tu benda lain. Yang penting saya dengan dia kena, maksudnya saya dengan dia tu memang kena ada. Family saya memang sangat membantu. Alhamdulillah saya ada ayah yang sangat memahami, ibu yang juga pernah mengalami gejala ni, cuma dia mild lah, sangat kurang gejala dia. Dan saya ada adik-beradik saya yang sangat memahami, boleh support saya. Itulah, at least mereka boleh dengar. So mereka lah keluarga yang ada dengan saya waktu itu. So memang peranan keluarga sangat bermakna waktu tu. Sebenarnya peranan keluarga sangat beri peranan. Kata kesan yang baik untuk orang pesakit. Dan kalau kita lihat antara faktor seseorang tu boleh pulih dan kekal pulih adalah faktor sokongan sosial juga. Betul, saya setuju. Saya percaya penonton mesti tanya-tanya apa yang menyebabkan seseorang tu boleh ada panic disorder. Panik ni dia ada beberapa faktor lah yang boleh contribute. Antaranya ialah genetic factor. Maksudnya dalam keluarga ada ahli keluarga yang memang jenis cepat resah. Ibu bapa yang cepat risau, dan kalau anak-anak buat kesilapan, so macam cara dibesarkan pun memainkan peranan lah selain pada genetic factor tadi. Anak-anak ni bila dia membesar, kita kena bagi peluang ataupun exposure dia untuk mencuba. Kita kena galakkan dia untuk buat sesuatu. Kalau dia buat salah pun tak apa. So kita just encourage, kita galakkan dia, oh tak apa, it's okay, you can try again. Tapi kalau ibu bapa yang jenis suka menghukum, jadi dia jadi takut, jadi hesitate untuk buat sesuatu, takut untuk mencuba. Jadi dari situ dia jadi anxious lah. Dia macam teragak-agak nak ambil sesuatu tindakan. Itu yang boleh develop anxiety. Faktor luaran. Faktor luaran. So kalaulah para penonton yang sedang menonton ni ada rasa terkesan dengan perkongsian oleh Dr. Azlina, cepat-cepat dapatkan bantuan profesional daripada klinik kesihatan terdekat untuk dapatkan bantuan profesional. Apa sebenarnya yang dirasai ketika episod panic attack? Mengikut mereka yang pernah mengalami episod ini, pertama, fikiran mereka akan terlalu bercelaru sehingga mereka terlupa untuk bernafas. Sebab tu penting kita yang melihat keadaan ini untuk ajarkan mereka tarik dan hembus nafas secara perlahan. Kedua, mereka berasa resah, gelisah dan cemas yang melampau pada sebab yang mungkin bagi kita kecil tapi bagi mereka besar ketika itu. Dan yang ketiga, mereka akan berasa sesak nafas, sakit dada, malah ada yang menangis tanpa sebab dan ia berbeza mengikut individu. Kita perlu faham bahawa panic attack adalah keadaan yang benar, bukan dibuat-buat dan bukan mencari perhatian.
sekadar soalan lah untuk doktor kan, kepada para pengidap yang ada panic disorder ni. Apa cara dia boleh buat untuk dia coping mechanism ataupun cara untuk mengenali dengan rasa tu? Kalau dia memang dah jumpa psikiatris, memang dah dapatkan rawatan, biasanya psikiatris akan bagi medication lah. Okey. Selain daripada kita ambil ubat, ataupun kalau macam setengah orang dia tak berapa gemar nak bergantung dengan ubat. Okey. Dia boleh buat breathing exercise. Teknik pernafasan lah. Okey, latihan pernafasan. Biasanya yang senang dibuat, saya selalu advise dan kongsi, kita panggil square breathing. Okey, bayangkan square. Okey. You tarik nafas. Okey, 1, 2, 3, 4. You hold. 1, 2, 3, 4. You exhale. 1, 2, 3, 4. And you relax. Okay, and then you repeat lah. Beberapa kali. Sebab biasanya, because macam saya cakap tadi kan, dia simpatetik dengan parasimpatetik kan. So kita nak percepatkan parasimpatetik tu, kita gunakan breathing exercise. Okey. Jadi sebab tu, immediate yang kita boleh buat, breathing exercise yang simple ialah you imagine a square. Kaedah lain yang bukan immediate, biasanya kita ajar progressive muscular relaxation, PMR. Maksudnya yang PMR tu sesuai bila untuk di luar waktu disorder tu datang, panik datang. Sebab PMR ni dia ialah satu kaedah nak ajar muscle kita untuk relax. Sekira ni perkongsian yang baik lah, sama ada dari segi seorang penghidap sendiri dan juga pada kenalan yang tahu orang ada mengidap panic disorder ni, boleh ajarlah teknik-teknik macam ni kan. Betul. Satu hikmah yang saya lihat daripada kisah Nas dengan kecederaan mental yang dia ada ni adalah mempunyai seorang ayah yang sangat menyokong apa yang dia lalui. Apa hasrat ataupun pesanan Pak Cik kepada masyarakat Malaysia dekat luar sana yang kemungkinan kita percaya ramai yang mempunyai anak yang mempunyai kecederaan mental tapi masih dalam fasa penafian ataupun fasa yang tak nak ambil tahu pun. Atau mungkin lebih sedih, dia memberi stigma pula pada anak sendiri. Okey, apa yang saya lakukan selama ini, biasanya saya memberi banyak sokongan pada dia lah. Saya akan percayakan, yakinkan pada dia. Tidak ada satu perkara yang buruk akan berlaku pada diri kita yang telah berlaku buruk itulah. Ada kebaikan di belakang hari. Jadi saya menyuruh kepada pihak-pihak luar, jika adalah anak-anak mereka yang mengalami simptom-simptom atau masalah seperti ini, paling penting sokongan orang sekeliling. Siapakah yang paling rapat sekeliling itu? Adalah keluarga. Apa yang saya bangga dekat dia, dia telah berkongsi pengalaman dia bertujuan untuk membantu orang-orang lain supaya dapat pulih sepenuhnya dan yakin untuk terus hidup dalam dunia ini. Satu nasihat yang berguna, terutama saya suka bahagian sokongan ahli keluarga. Ya, saya. Sebab kita selalu lihat kecederaan mental ni rawatannya melalui perubatan ataupun melalui psikoterapi, iaitu psikologis. Ada peranan yang ketiga iaitu sokongan ahli keluarga dan kawan-kawan terdekat. Saya difahamkan Nas terlibat dalam usaha menyebarkan kesedaran kesihatan mental kepada masyarakat Malaysia. Antaranya beri perkongsian secara berdepan dan ada juga tulis buku kan? Ya, macam mana tu? Okey. Benda ni sebenarnya bermula semasa saya dalam proses pemulihan lagi. Waktu tu saya dah niat, saya doa pada Tuhan, saya kata kalau saya dah pulih, saya berjaya pulih, saya nak tolong orang. Dan ini sangat-sangat bernilai untuk diri saya kerana saya menceritakan tentang saya punya trauma daripada saya kanak-kanak sehingga saya dewasa, dan dari situlah saya dapat kesan trauma itu sebenarnya menjadi punca saya mempunyai pattern pemikiran yang negatif dan sehingga saya mengalami anxiety disorder, dan di situlah juga saya kongsikan bagaimana saya keluar daripada kitaran anxiety dan saya cuba untuk memberi semangat pada kawan-kawan bahawa penyakit mental memang boleh dirawat dan dipulihkan. Itu dia. Bersemangat betul Nas berkongsi kepada masyarakat, menyebarkan kesedaran kesihatan mental. Dan tambah istimewa lagi sebab Nas sendiri adalah seorang pejuang anxiety disorder ni, jadi Nas lebih memahami, bukan sekadar membaca teori di buku, di internet, tapi sebagai seorang pejuang sendiri. Dan kami harap perkongsian ini memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat yang menonton rancangan ini. Dan satu benda yang saya boleh petik daripada Nas sebutkan tadi adalah
jangan takut untuk dapatkan rawatan. Buang stigma dalam diri kita sendiri. Sebab selagi mana kita ada stigma dalam diri sendiri, selagi itulah kita tak dapat bebas daripada stigma dan label, dan kita akan terus terawang-awang dengan apa orang kata, tapi kita terlupa dengan apa kita nak. Umum mengetahui kegunaan peti kecemasan dalam berhadapan dengan kecederaan fizikal. Begitu juga dengan kecederaan mental yang memerlukan rawatan awal. Kita perlu faham bahawa tak sempurna kesihatan seseorang tanpa kesihatan mentalnya. Temui saya, Aiman Amri, dalam rancangan Psikosis untuk kupasan topik kecederaan mental yang lain.